Baik, kepada anda yang baru saja bersama kami di Nadi Bola di Johor Bahru, JDT menang bergaya menewaskan Melaka United 3-0. Jaringan pertama dihasilkan oleh pemain yang lahir pada 5 Januari, iaitu Adam Nur Azlin pada minit keempat. Kemudiannya, dua jaringan berganda yang dihasilkan oleh Baxen da Silva bermula pada jaringan ini minit ke-8, kemudiannya minit ke-82 untuk memberikan mata ke-14 buat pasukan Johor DT sekaligus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu Liga untuk saingan Liga bagi perlawanan yang ke-6 untuk malam ini bagi Melaka selepas mereka dipotong 3 mata menerusi keputusan FIB. Ia nyata satu tamparan hebat untuk mereka akur dengan kekalahan ini. Tetapi pemain ini terus mencuri tumpuan, iaitu siapa lagi kalau bukan Baxen da Silva. Ini jaringan yang ketiga yang bermula menerusi hantaran yang saya katakan terbaik dari Mamadou Soumaré. Kemudian kedudukan Baxen juga sudah cukup untuk menundukkan ataupun menewaskan Khairul Fahmi Chemat buat kali ketiga, tetapi secara peribadi untuk Baxen untuk kali yang kedua. Adam Nur Azlin pula. Adam. Ini bukan Adam Nur Azlin, ni Adam Zamri. Ni Adam. Dam, tolonglah Dam, senyum sikit. Benda boleh senyum buat apa nak simpan? Itu je. Itu je. Dam. Okey Dam, semua okey Dam sana? Alhamdulillah semua aman di sini. Okey. Cepatlah. Nak buat report apa, buat report. Oh, saya terkeda sekejap ni. Sebenarnya menantikan soalan daripada studio. Okeylah Dam, hari ini saya tak mau bincangkan pasal game sangat. Saya nak bincangkan bagaimana hari ini stadium antara di Johor Bahru adalah stadium yang dipilih untuk kemasukan penonton. Jadi anda melihat senario di Johor Bahru? Saya kira ini merupakan satu perintis juga untuk bukan saja sukan bola sepak, namun untuk sukan-sukan lain juga, kemasukan penonton ke venue pertandingan. Bagaimana hari ini di Stadium Sultan Ibrahim ini di Kota Iskandar menyaksikan SOP yang cukup ketat diperkenalkan untuk peminat-peminat hadir ke stadium. Tampak mereka tidak hadapi masalah, biarpun agak leceh sikit kerana saya difahamkan untuk penyokong-penyokong jauh dari seluruh ceruk Johor ini, ada yang daripada Mersing, ada daripada Yomping datang awal. Dan mereka contohnya seperti penyokong Boy of Strait sendiri, mereka dibahagikan pecahan 40 dan sekali masuk 8 orang, sekali masuk 8 orang. Jadi ia memerlukan proses yang cukup lama, namun mereka akur kerana mereka juga sudah kepingin untuk melihat aksi bola sepak di depan mata. Jadi saya kira semuanya hari ini berjalan lancar dan kita nantikan hari esok di Stadium Ceras bagaimana Kuala Lumpur pula akan menjalankan rutin yang sama melayan kunjungan Sabah nanti. Dam, kalau tak silap awal petang tadi ada press conference ataupun sidang media dari Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Mungkin Dam boleh kongsikan intisari yang penting, Dam? Sebenarnya bukan petang, tapi baru saja tadi ketika waktu rehat pada masa pertama. Jadi boleh menampakkan reaksi muka saya. Jadi apa yang dikatakan oleh YB Menteri tadi, Datuk Seri Rizal Marikan, dia berpuas hati kerana ini adalah POC ataupun Proof of Concept yang dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara kerana dia tidak mahu ada sebarang kelopongan ataupun kluster-kluster yang akan wujud daripada sektor sukan seperti kemasukan penonton itu. Jadi sebab itu pematuhan SOP yang ketat perlu dijalankan, perlu dipatuhi oleh semua peminat walaupun mereka terpaksa harungi mungkin proses yang agak mungkin leceh dan rumit, tetapi ini adalah sebahagian yang perlu diakur oleh semua peminat sukan ketika ini. Selain itu, ia juga akan bergantung jika semuanya aman, kemungkinan ia akan pulih seperti sedia kala. Ada harapan kalau semua ikut apa yang plan, apa yang perlu diikuti dengan seserius mungkin, ada peluang untuk semua stadium dibuka untuk penonton, Dam? Ya, benar. Itu yang diperkatakan oleh Datuk Seri Rizal Marikan sendiri. Tapi setakat ini, untuk fasa awal ini, inilah jumlah seperti yang telah pun dijelaskan. Untuk jika izinkan saya menelaah kertas ini
iaitu kawasan PKP bersyarat PKPB sebanyak 10% kapasiti penonton atau 2,000 orang. Manakala yang lebih rendah dengan kawalan penyelaan sepanjang masa bagi kawasan PKP pemulihan pula sebanyak 25% kapasiti penonton atau 8,000 orang. Kerisauan Datuk Seri ketika inilah penonton yang berkapasiti 8,000 orang. Jadi nak tak nak, kalau semua nak masuk stadium, semua nak tengok bola, semua kena patuh SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan sosial dan sewaktu dengannya. Okey, terima kasih Adam. Tapi belum tamat lagi Adam, ada lagi soalan Adam. Kita berbalik kepada perlawanan ni Adam. Gol kita dah tahu Adam. Bentangkan. Okey. Gol kita dah tahu Adam, tapi kita nak tahu juga di pandangan Adam, kita tengok mungkin kesilapan tak sepatutnya oleh Melaka ni menyebabkan mereka terus merudu momentum dari segi psikologi, rentak permainan dan sebagainya mungkin Adam. Saya menanyakan kepada Ketua Jurulatih Melaka Zainal Abidin Hassan mengenai gol kedua, gol kontroversi yang dianggap satu hadiah kepada JDT apabila wujud salah faham komunikasi antara Khairul Fahmi Cik Mat dan juga pemain pertahanan dari Korea Selatan itu. Dia sendiri tidak tahu mengapa pemain kerap memberi kesilapan mudah kepada pihak lawan. Kata Zainal, mungkin pemainnya dalam keadaan tertekan kerana melepaskan gol mudah seawal minit keempat. Jadi itu antara puncanya. Ini adalah antara kerja rumah yang perlu dibuat oleh Zainal, mengembalikan keyakinan pemain-pemainnya kerana kekalahan malam ini meleburkan semangat mereka kerana rekod mereka tanpa kalah sebelum ini telah pun dileburkan malam ini. Selain itu, mereka juga perlu bangkit kerana Melaka ini dalam kedudukan yang boleh dikira bahaya dalam kelompok bawah Liga. Okey, Adam dan juga Pulen selaku juru kamera. Goyang sikit Pulen, goyang sikit. Oh, tak boleh goyang. Tak boleh ke? Okey, cantik. Saya jumpa anda di Kelana Jaya besok pagi Adam dan juga Pulen. InsyaAllah doakan perjalanan kami selamat daripada Johor Bahru. Baik, terima kasih Adam Zamri. Okey, itu Adam Zamri dan juga Pulen di Johor Bahru. Okey. Seterusnya, alright, ini adalah perlawanan yang akan berlangsung iaitu pada 6 April. Perlawanan berikutnya Sabah kembali akan melayan kunjungan Johor Darul Takzim, kemudian Melaka kembali ke laman sendiri iaitu menentang pasukan Penang. Okey, di Hang Jebat. Okey, difahamkan kita telah pun menerima isyarat untuk reaksi dari Benjamin Mora selepas kemenangan 3-0 menewaskan Melaka United. Boleh kita terus bersama Benjamin Mora? Well, we had time to prepare the game. We had time to look into the last two games that we weren't able to collect the 3 points. The boys work today very good. We have a tight schedule, so we did some rotation that is necessary. We have a big squad. We didn't have Nacho Insa. Haris was back. That was a good news. Also, players that have not played before a lot of time played today, like Daniel Amir, like Azik, Adam, Sumare. So Akyar play again. So this is very important for the squad. Siamer Kuti had minutes. I think we started very, very good. It's important that we know that how we start is the way that we're going to finish, most likely. The last game with Selangor, we didn't start well. And the last game with Perak, we didn't start well. Now, we started well, with confidence, with a lot of eagerness and hunger to score a goal. And we found it. We found the goals, and it was very important for us. So after the goals, the game was quite okay for us. It was manageable, and we had a good game. 3 points is very important. We didn't concede a goal, so we're back on track. And I think the most important is the fans were here. And, well, for me, I'm satisfied with the performance of the team. I think fans are needed in the football. They are the heart of the football.
They are the ones that keep on cheering, keep on giving us the good energy. They were doing it from home. We felt it, but now we felt it even more, and it is very good that we have them here. Hopefully, we have more and more and more coming. And of course, it's a motivation because they can feel the fans closer to them, the players. The only thing that they couldn't listen to me anymore. So in the last games, it was good because they could listen to me, and now they don't listen to me. So that's the only thing I didn't like. But but out of that, I'm very happy with the fans being here. No, the thing is they should find the players that go to the floor and they don't have anything for minutes and minutes and minutes and minutes of the other teams. The fine should be the same because the fair play, what Nacho did, it was not correct, of course, and he's having his fine and, of course, his suspension. But what the other teams do to us also is not good. So we need to say that of course, we know what our fault is, but he will be back, and this will not happen again because JDT is. We don't like to play to fight with referees. We don't like to fight with the opponent. We like to play football, and we like to perform the best we can. But sometimes it is a bit frustrating. Some things that happen, but it's football, and well. We just turn the page and wait for Nacho to come back and try to prepare the game for Sabah. Bagi saya amat kecewa lah. Bukan dengan permainan tetapi dengan mistake yang 2 gol yang kita buat. Itu membuatkan kita begitu payah untuk kembali lagi-lagi bermain dengan pasukan JDT di sini. Jadi itu 2 mistake itu amatlah mengecewakan kita. Tetapi alhamdulillah pemain masih lagi berusaha, masih lagi buat comeback dan juga create peluang, tapi malangnya kita tidak ambil peluang dengan baik. Walau bagaimanapun mistake-mistake sebegini dengan tim begini kita tak patut lakukan. Inilah yang saya amat kecewa dan di sinilah saya akan bentangkan kepada pemain supaya benda ini tidak berulang lagi. Di sini saya cakap bermain dengan pasukan kuat seperti ini, kita melepaskan peluang, kita membuat mistake, mereka menjaringkan gol. Tetapi bila kita dapat peluang keemasan, kita tidak jaringkan, jadi susah kita nak menang. Jadi di sini pemain-pemain kena tumpukan. Kalau dah buat mistake, kita kena gandakan lagi bahawa tiap-tiap peluang kita kena ambil dengan baik. Tapi malangnya malam ni itu tidak menjadi. Jadi amat kecewa. Saya tahu nak datang balik dengan pasukan JDT bukan mudah, tetapi kredit saya harus juga beri kepada pemain-pemain, mereka tidak putus asa, terus mengasak. Macam mana? Ya, Sony Node. Memang hari ni saya nampak pemain import saya Jang, selepas dia membuat mistake tu nampak confident dia hilang dan dia dah tak tentu hara hingga mendapat injury kecilan, dia dah tak boleh concentrate, dah tak boleh main, saya harus gantikan. Alex pun tidak menyelah. Jadi kita perlukan pemain-pemain import ni untuk mengungkung atau membawa game ni jadi lebih baik. Jadi malam ni mungkin banyak yang tak jadi. Saya harap tidak berlaku lagi apa yang ditunjukkan seperti malam ini. Pengamatan coach, betul-betul adakah sebab Jam dengan Khairul bagi Jam ada beza tu? Pengamatan coach betul-betul. Bagi saya
mereka tertekan dan saya tak tahu macam mana begitu mudah membuat mistake. Bagi saya mereka lebih mahir di dalam keadaan itu untuk membuat sesuatu, tetapi bila keadaan tertekan sebegitu berlakunya kesilapan dan dihukum.